KPM. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Didik TV KPM. Anda bersama saya, Aiman Sufian Azman. Pada hari ini, kita nak mempelajari topik apa ya? Pastinya topik yang cukup menarik. Tapi murid-murid, macam mana sihat ke duduk dekat rumah tu? Macam mana cuaca kat rumah? Panas ke, sejuk ke, hujan ke, macam mana? Tapi sebelum anda jawab, jom kita saksikan profil guru pada hari ini. Bersama dengan kita pada hari ini, guru kesayangan kita iaitu Cikgu Muhammad Khairun Fitri Ahmad. Apa khabar Cikgu? Baik, Alhamdulillah. Aiman sihat? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Cikgu tak senyum pun macam senyum juga Cikgu. Kena sentiasa senyum. Sentiasa senyum. Dan bersama dengan kita pada hari ini, jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Nurul Adina Rashid bersama dengan kita pada hari ini. Apa khabar Cikgu? Okey, terima kasih Cikgu kerana bersama dengan kita pada hari ini. Baiklah Cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita pada hari ini, boleh tak Cikgu perkenalkan murid yang akan bersama dengan kita pada hari ini? Silakan Cikgu. Okey, hari ini kita akan bersama dengan murid-murid dari SMK Sulaiman Bentong Pahang. Ada 4 orang bersama kita. Ada 3 orang murid lelaki, ada seorang murid perempuan. Sama kita kenalkan yang perempuan adalah ada adik Lachmi. Okey, ada adik Loga, ada Devon dan adik Dinesh. Okey, hai. Okey semua. Saya harap semua bersedialah untuk belajar hari ini. Okey. Sebab kalau kita tengok Cikgu, cuaca kat Bentong nampak cerah aja kan? Cerah. Dan sebenarnya apa topik kita hari ini Cikgu? Okey, hari ini kita nak belajar tentang topik bab yang ketiga dalam geografi tingkatan 5 berkaitan dengan fenomena cuaca dan iklim. Okey, baik Cikgu. Apa kata boleh kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini? Mungkin ada tips-tips menjawab soalan peperiksaan yang akan Cikgu kongsikan kepada murid-murid kita di studio dan juga di rumah. Silakan Cikgu. Okay, InsyaAllah, terima kasih. Okay, hari ini kita akan fokus kepada bab yang 3, geografi tingkatan 5, fenomena cuaca dan iklim. Sudah semestinya bila kita tengok slot sukses SPM ni, kita akan fokus kepada topik, bab apa yang kita nak belajar, subtopik apa yang akan kita pelajari, dan kita selitkan dengan tips dan teknik-teknik menjawab soalan, terutama dalam topik fenomena cuaca dan iklim. Jadi saya harap murid-murid yang berada di rumah dan berada di studio bersama kita, kita akan fokus untuk kita dapatkan sebaik banyak mana ilmu yang kita perlu faham dan capai okey, sebaik mungkin untuk kita mencapai kecemerlangan dalam SPM, terutama dalam mata pelajaran geografi. Okey, ini bab 3, fenomena cuaca dan iklim. Okey, harap semua dah bersedia. Aiman pun dah bersedia, murid-murid pun dah bersedia. Kita teruskan. Okey, kita pergi apakah yang akan murid pelajari? Nak belajar apa hari ini? Okey, nak belajar apa? Yang pertama, kita fokus yang pertama adalah kita akan terangkan konsep cuaca dan iklim. Apakah yang dikatakan dengan cuaca dan apakah yang dikatakan dengan iklim? Dan yang kedua, kita akan pergi kepada bagaimana kita nak jelaskan unsur cuaca dan iklim. Dia ada unsur cuaca, ada unsur iklim, dan yang ketiga adalah menjelaskan melalui contoh fenomena cuaca dan iklim di dunia. Kita akan ambil beberapa contoh fenomena ataupun satu contoh fenomena yang paling kerap berlaku dewasa ini pada zaman ini. Okey, dan yang terakhir kita akan menghuraikan persediaan bagaimana kita nak bersedia sekiranya fenomena cuaca dan iklim ni hadir dalam kehidupan kita seharian, dan bagaimana kita perlu bersedia untuk kita adaptasi diri kita dan elakkan sebarang musibah melanda diri kita. Jadi kita belajar hari ini fokus kepada bagaimana nak menjawab SPM, dan pastinya ilmu yang kita gunakan itu adalah untuk kehidupan kita seharian, untuk hari ini dan masa-masa akan datang. Okey. Pergi pada konsep cuaca. Jadi kan Aiman ada sebut tadi kan? Aiman sebut ada panas, ada hujan, ada mendung, ada ribut, ada petir, kilat dan sebagainya. Okey, itu yang dikatakan dengan cuaca. Cuaca ialah keadaan atmosfera berdasarkan unsur suhu. Suhu ni panas lah.
Okey, hujan, angin, tekanan udara, kelembapan udara dan cahaya matahari dia sesuatu tempoh dalam tempoh masa yang singkat. Maksudnya kadang-kadang kan kusangkakan panas hingga ke petang, rupanya hujan di tengah hari itu menunjukkan bahawa akan ada perubahan. Itu dipanggil cuaca. Okey, adik-adik ni kat studio bersama saya ni, bersama kita pada hari ini. Okey, mungkin nak tanya Loga lah, suasana di rumah sekarang di sekitar kawasan perumahan Loga ni, apa cuaca yang boleh Loga tafsirkan? Apa, panas ke, hujan ke? Cuaca sekarang ni panas lah cikgu. Panas kan. Tapi seperti mana yang saya sebut tadi kan, jangan ingat panas tu panas berterusan. Dia mungkin boleh tiba-tiba mendung, boleh tiba-tiba turunnya hujan bersama petir kilat. Itu dipanggil cuaca. Cuaca boleh berubah. Bila-bila masa sahaja boleh berubah. Sebab itunya adanya konsep ramalan kaji cuaca. Dijangka mendung pada petang ini, dijangka panas pada pagi ini. Itu dipanggil cuaca lah. Okey, kita teruskan. Cuaca dapat diramal dan melibatkan kawasan berskala kecil seperti daerah atau wilayah. Kadang-kadang kita keluar dari rumah hujan, sampai kat bandar lah panas, tak ada setitik air pun. Itu menunjukkan lingkungan dia adalah kecil saja. Okey, itu yang dikatakan dengan cuaca. Boleh faham tak Lashmi? Lashmi boleh faham tak? Boleh. Okey. Cuaca ni boleh berubah atau tidak? Boleh. Boleh. Pandailah. Okey, adik-adik di rumah pun kena pegang konsep cuaca boleh berubah. Dan ni contoh dia, cuaca panas, sejuk, berangin, ribut, petir, mendung. Ini contoh-contoh cuaca lah yang biasa berlaku ni. Saya sertakan gambar kan, kilat sabung menyambung berserta dengan petir kan. Nak tanya Aiman lah, kan nak tanya adik je, nak tanya Aiman kan. Apa beza petir dengan kilat? Petir dengan kilat cikgu. Kalau petir ni lagi kuat lah cikgu, betul ke? Betul. Tapi lagi betul kalau tafsiran dia, petir ni dia berbunyi. Guruh kan petir. Kilat dia hanya cahaya saja. Macam sahaja. Flash kamera, lampu kamera kan. Hadirnya lampu kamera tu janganlah senyumnya kan, takut kilat. Kilat ni dia hanya cahaya saja. Okey, petir dia mengeluarkan bunyi. Baru saya tahu cikgu. Okey, waktu panggil kilat dan petir. Ada kadang kilat berserta petir, ada kadang kilat saja tidak ada petir. Okey, kita teruskan sama-sama kita faham konsep ni. Contoh petir lah. Petir. Okey. Faham konsep, kita nak jurus kepada SPM dan kita gunakan ilmu dalam kehidupan kita. Okey. Yang kedua adalah konsep iklim. Iklim ialah purata cuaca yang melibatkan suhu, hujan, angin, tekanan udara, kelembapan udara dan cahaya matahari di suatu kawasan dalam tempoh panjang, iaitu 30 tahun hingga 35 tahun. Dia contoh negara kita khatulistiwa. Esok tetap khatulistiwa, minggu depan tetap khatulistiwa, bulan depan tetap khatulistiwa. Itu adalah iklim. Dia tidak boleh berubah. Tidaklah hari ini iklim Siberia sejuk, ada salji turun. Minggu depan iklim gurun. Tidak. Okey, iklim dia tempoh masa yang panjang, cuaca singkat. Okey, iklim meliputi kawasan yang lebih luas seperti negara, benua atau dunia. Okey, iklim dipengaruhi oleh statistik mengenai cuaca, contohnya perubahan suhu setiap hari atau setiap tahun hinggalah ke beberapa ribu atau juta tahun dahulu ataupun akan datang. Okey, contoh iklim khatulistiwa, iklim monsun tropika, iklim gunung panas, iklim Mediterranean, iklim Siberia dan iklim tundra. Tundra ni sejuk. Ada salji. Okey. Tidaklah kepada yang 4 musim tu yang memang full sepanjang tahun ataupun 10 tahun 20 tahun memang litupan tanah dia ditutupi oleh salji. Itu iklim tundra, sejuklah. Kutub utara contohnya, saya bagi contoh kutub utara. Okey, ini contoh dia adalah iklim panas, iklim gurun. Okey, itu adalah berkaitan dengan konsep cuaca dan iklim. Okey, baik cikgu. Banyak lagi yang akan kita pelajari daripada guru kita pada hari ini. Murid-murid, jangan ke mana-mana, jangan main panas tahu, nanti demam. Baik, kita kembali selepas ini di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kalau diberi pilihan cikgu, saya rasa macam nak duduk dekat tempat yang bersalji cikgu. Sejuk je saja, tak payah pasal aircon. Itu jika dia beri pilihan. Tapi jika dia tanya kepada orang yang duduk di iklim sejuk, dia akan hendak pergi ke tempat yang beriklim panas. Itulah sifat manusia kan. Kita tak pernah puas dengan apa yang kita dapat. Kita sering kena bertukar-tukar suasana supaya hidup kita ni
ceria. Baik. Ya. Boleh kita mulakan, cikgu? Okey, kita mulakan untuk yang kali ini kita lebih serius lagi. Tadi santai-santai, lebih mungkin menguji sedikit. Okey, murid-murid di rumah dan murid-murid yang ada di studio bersama kita pada hari ini, Aiman. Ya. Okey, kita pergi kepada unsur cuaca dan iklim. Dia kita kena faham dululah bagaimana yang dikatakan unsur cuaca dan iklim. Okey, ini adalah salah satu unsur cuaca adalah hujan. Hujan terbentuk daripada proses kitaran hidrologi. Ini dipanggil kitaran hidrologi. Bermula dengan yang pertama lah, saya ambil nombor 1, bermulanya sejatan permukaan berair lah. Contoh laut, sungai, tasik, kolam dan sebagainya oleh cahaya matahari, haba matahari, dan akan berlakulah proses sejatan. Dan pemeluapan sehingga terbentuknya awan. Jadi awan ni disebabkan oleh air yang dipanaskan oleh cahaya matahari ataupun haba matahari, dan bentuk awan dan proses pembentukan awan akan berterusan sehingga awan ini cukup untuk menurunkan hujan. Saiz dia besar. Kalau kita tengok awan tu hitam, teman. Hitam awan tu menunjukkan bahawa awan itu mengandungi kandungan air yang sangat banyak. Maka turunnya air hujan dan akan mengesap masuk ke dalam tanah ataupun mengalir ke dalam sungai, dan begitulah kitaran ini tidak henti, tidak pernah berhenti. Ini dipanggil kitaran hidrologi. Itu unsur yang pertama. Unsur yang kedua adalah suhu. Harap murid-murid di rumah, murid-murid di studio kena faham unsur cuaca ni dan iklim. Hujan tadi yang pertama, yang kedua adalah suhu. Di mana unsur-unsur ni perlu murid-murid fahami, calon-calon SPM fahami, kerana dia dalam geografi fizikal. Geografi fizikal ni perlukan murid-murid memahami dengan lebih mendalam. Suhu adalah darjah kepanasan udara dalam atmosfera. Semakin panas udara, bacaan suhu semakin tinggi. Biasa kita tengok temperature kan, bacaan suhu dalam kenderaan. Kerana kenderaan canggih dia ada bacaan suhu. Itu adalah suhu. Okey, yang kedua berkaitan dengan unsur cuaca dan iklim. Okey, yang ni penting untuk tip peperiksaan SPM. Okey, soalan boleh keluar berkaitan dengan formula pengiraan suhu. Saya nak tanya adik Devon. Adik Devon ni nak tanyalah. Okey, formula pengiraan suhu. Bagaimana kita nak kira suhu berkaitan dengan min suhu tahunan? Boleh tak? Devon. Boleh, cikgu. Boleh. Okey, silakan. Semangat adik Devon kita ni untuk bagi kongsi dengan adik-adik di rumah. Okey. Jumlah min suhu bulanan dalam setahun bahagi dengan jumlah bulan dalam setahun. Okey, sebab disebut kunci dia adalah tahunan. Min tu adalah jumlah min suhu bulanan dalam setahun. Min ni purata. Min ni purata lah. So kalau pada bulan pertama Januari sehingga bulan Disember, dipuratakan suhu, dibahagikan dengan jumlah bulan dalam setahun. Jumlah ni berapa? Siapa boleh beritahu? Dinesh, setahun ada berapa bulan, Dinesh? 12. 12, bagus. Cakap. Okey, kita terus gambar dalam fikiran kita setahun ada 12 bulan. Jumlah min suhu bulanan dalam setahun setiapnya, maksud dia Januari ada berapa suhu bacaan suhu sehinggalah Disember, jumlahkan keseluruhan dan bahagi dengan jumlah bulan dalam setahun, dapatlah min suhu tahunan. Nanti kita akan tunjuk contoh soalan. Ini adalah julat suhu tahunan. Julat ni adalah perbezaan suhu paling tinggi dalam satu masa ditolak dengan suhu yang paling rendah dalam satu masa, akan dapatlah dipanggil julat suhu tahunan. Kalau bulanan dalam masa sebulan lah, kalau harian dalam masa satu hari. Yang ni kita bagi contoh tahunan. Katalah daripada Januari hingga Disember, okey, suhu dia berbeza-beza. Okey, suhu paling tinggi katalah 33 darjah Celsius, paling rendah 27 darjah Celsius. Jadi 33 tolak dengan 27 berapa, meh? 33 tolak 27. Ada 6 cikgu. Ada 6. Alhamdulillah. Bagus. Okey, Abang Aiman studio cerdik ni, adik-adik pun cerdik di rumah. Saya yakin calon-calon SPM pun boleh menjawab sebab dia mudah. Okey, pengiraan matematik mudah lah. Julat suhu tahunan, min suhu bulanan tertinggi tolak min suhu bulanan terendah. Dapatlah perbezaan, iaitu dipanggil julat suhu tahunan. Ini fokuslah. Dia boleh keluar dalam geografi kertas 1, soalan objektif. Yang ni saya bagi contoh. Okey, soalan dan kita mintalah adik-adik di rumah sama-sama kita jawab soalan ini. Ini soalan contoh berkaitan dengan bab
suhu tadi lah, unsur cuaca dan iklim. Okey. Boleh? Siapa nak jawab? Okey. Ada yang dalam 4 orang ni, Devon ke, Lachmi ke, Loga ke, Dinesh ke? Loga nak jawab. Okey, silakan Loga. Okey. Kalau macam ni nak buat macam mana? Boleh bacakan dulu soalan? Loga boleh Kita bacakan. kena buat, Okey. kalau soalan macam ni, kita Okey. kena buat jumlah min suhu bulan dalam setahun Okey. bahagi dengan jumlah bulan dalam setahun. Okey. Nak dapatkan jumlah tu macam mana, Loga? Jumlah tu kita kena bahagilah cikgu, bahagi dengan 12. Okey, bagi dengan 12. Jadi jumlah itu daripada bulan Januari sehingga bulan Disember. Bagus. Dan jumlahkanlah, maksudnya penggunaan kalkulator tambah, sebab dibenarkan dibenarkan membawa kalkulator untuk geografi kita 1, jumlahkan Januari sehinggalah Disember. Okey, dibahagi dengan 12. Berapa, Loga? Jawapan yang Loga dapat. Jawapan dia ialah C 28 Celsius. 28 darjah Celsius. Ditanya min suhu tahunan. Sebenarnya seperti mana yang saya maklumkan tadi, mesti dijumlahkan dan dibahagi dengan 12, dapatlah purata dia 28 darjah Celsius. Bagus, Loga. Bagi tepukan kat Loga. Okey. Tepuk. Okey. Wow. Okey. Itu adalah contoh. Nampak ya, adalah senang je soalan SPM. Ya, memang senang. Tetapi kalau kita tak faham konsep, kita akan rasa dia susah. Okey. Saya teruskan lagi. Ini contoh dia. Jadual di bawah menunjukkan suhu bulanan bagi stesen P. Sambung. Kita nak suruh adik kita sambung. Salah seorang, ada 4 orang calon SPM yang bersama kita pada hari ini. Tadi Loga dah bagi jawapan, dah tunjukkan cara bagaimana nak menjawab soalan tersebut. Jadi kita tengok yang soalan yang kedua ni. Okey, siapa yang nak? Okey. Siapa cepat. pula nak cuba? Siapa nak cuba? Okey. Dinesh nak cuba? Dashmi nak cuba? Devon nak cuba? Dinesh nak cuba. Dinesh nak cuba. Boleh? Okey. Saya Devon. Devon kat tangan. Dinesh? Okey. Tak apa, salah seorang. Boleh, tak ada masalah. Ya, cikgu. Okey, teruskan Dinesh. Macam mana kalau soalan macam ni nak buat macam mana? Kalau soalan macam ni, Okey. min suhu bulanan tertinggi tolak dengan min suhu bulanan terendah. Okey, yang paling tinggi berapa? 33, 33. Tolak yang paling rendah? 22. 22. Dapat berapa? Jawapan dia A, 11 Celsius. Jawapan dia ditanya julat suhu tahunan. Julat dia maksudnya perbezaan suhu yang paling tinggi dengan suhu yang paling rendah. Tolaklah tadi adik Dinesh ada beritahu 33 tolak dengan 22. Okey, pada bulan Julai 33, Disember 22, tolaklah dapat 11. Senang je soalan SPM ni sebenarnya. Yang penting tahu cara je Kena tahu cara, kena fahamlah konsep. Apa kata kunci dia, ditanya tentang julat lah. Kalau ditanya tentang min suhu. Ni macam bonus lah kepada adik-adik yang calon-calon SPM ni. Okey, dah orang bagi bonus, kita ambil lah. Ambil, pastikan kita dapatkan bonus itu untuk mencapai. Okey, kita punya target, sasaran kita adalah A+ untuk SPM. Yes. Mata pelajaran geografi. Okey, itu adalah contoh soalan berkaitan dengan suhu. Kita teruskan lagi, unsur cuaca dan iklim, angin. Okey, angin ialah udara yang bergerak akibat perbezaan tekanan udara antara kawasan yang berlainan. Udara bergerak dari kawasan bertekanan tinggi ke kawasan bertekanan rendah. Macam mana kita pernahlah kita daki bukit, naik kereta daki bukit, jadi telinga kita rasa berdengung. Itu menunjukkan bahawa berlakunya perbezaan tekanan angin. Okey, tekanan udara. Arah tiupan angin ditunjukkan menggunakan penunjuk arah mata angin. Ni contoh penunjuk arah biasanya diletakkan di atas bangunan. Okey, di atas bangunan menunjukkan mana arah angin itu bertiup. Kalau dia jarum anak panah tu menunjuk ke arah utara lah angin itu bertiup. Kalau ke arah selatan lah angin itu bertiup. Okey, yang ni penting untuk SPM. Tadi kita dah faham. Kita tengok yang SPM lah unsur cuaca dan iklim. Yang ni dipanggil mawar angin. Ni rajah ni kena ingat lah. Adik-adik calon-calon SPM yang berada di rumah, yang berada di studio bersama kita, tolong faham ini adalah rajah mawar angin. Okey, boleh keluar dalam soalan mana? Soalan kertas 1. Okey, kita tengok. Angin lazim merupakan arah tiupan angin yang paling banyak direkod. Lazim tu maksudnya biasa bertiup. Okey, bilangan petak menunjukkan bilangan hari angin bertiup. Maksud petak kan? Ada petak ni, okey, ada angin bertiup.
Okey, tunjuk kat sini. Okey, contoh utara ni ada 25, 24, 17, 10, 9, maksudnya ada 2, 4, 5 hari dalam bulan tersebut angin bertiup ke arah utara. Begitulah yang seterusnya. Okey, ni contoh bilangan hari tiupan angin banyak. Paling banyak dari arah timur laut 7 hari, bilangan hari tiupan angin arah timur 4 hari, bilangan hari tiupan angin arah barat daya 1 hari. Okey, angka di dalam petak menunjukkan tarikh arah angin dicatat. Okey, angka 3 di bahagian tengah rajah menunjukkan bilangan hari udara tenang. Maksudnya pada bulan tersebut tidak ada hari tersebut tidak ada tiupan angin berlaku. Ini contoh soalan. Kita silakan adik Lechmi lah. Kita bagi adik Lechmi jawab. Rajah di bawah menunjukkan mawa angin mudah bagi bulan Ogos. Berapakah bilangan hari tenang? Berapa jawapan untuk adik Lechmi? Okey, silakan. Silakan. 3 hari cikgu. 3 hari. Okey, kenapa 3 hari? Okey, saya terangkanlah kenapa 3 hari. Sebab dia bagi contoh dekat sini. Okey, bilangan hari tenang. Hari tenang tidak berlaku tiupan angin. Dia bagi key ataupun kunci bulan Ogos. Ogos ada 31 hari. So, jawapan dia adalah 3 hari kerana ada 29 hari. Jumlah hari yang dicatatkan dalam petak-petak yang ada nombor tu. Ada 29 hari. 28 hari. 28 hari campur 3 ada 31 hari untuk bulan Ogos. Ini kena faham murid-murid, saya beritahu awal-awal. Okey, rajah ini perlu, tapi saya tak kata ia akan keluar, tapi kena bersedia untuk ni unsur cuaca dan iklim yang lain, hal laju angin, kelembapan udara, tekanan udara, litupan awan dan pancaran matahari. Okey, tadi kita lupa nak bagi tepukan pada adik Lechmi. Tahniah kerana dapat menjawab. Baiklah cikgu, banyak lagi yang akan kita bicarakan pada hari ini dan banyak lagi tips yang akan cikgu kongsikan pada hari ini. Murid-murid jangan pergi mana-mana. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Geografi. Kita cerita tentang fenomena cuaca dan juga iklim. Untuk segmen kali ini cikgu, apa yang akan cikgu kongsikan? Okey, hari ini kita nak fokus kepada fenomena cuaca dan iklim dunia. Dunia dan negara kita Malaysia. Apakah fenomena cuaca yang sering mengganggu ataupun menimpa kita lah, manusia, dan apa yang kita boleh kaitkan dengan persoalan peperasaan SPM. Okey, dan tip-tip yang boleh kita gunakan sebagai satu cara ataupun kaedah untuk kita memperoleh markah yang sebaik yang mungkin lah. Saya harap adik-adik yang bersama kita di studio ataupun adik-adik di rumah pun boleh angkat tangan tanda anda dah bersedia untuk kita pergi kepada fenomena cuaca dan iklim di dunia. Saya hanya pilih satu saja yang paling utama, yang dekat dengan kita dan perlu kita beri perhatian, ia adalah banjir. Betul lah juga. Banjir sebab sejak akhir-akhir ini kita sering mendengar di kaca TV ataupun mungkin kita pernah lalui sendiri bagaimana banjir boleh menjejaskan aktiviti seharian kita sebagai seorang manusia. Okey, ini adalah punca banjir. Kalau tanya saya, cikgu, fakta ni boleh tak kita hafal satu-satu? Boleh, semestinya. Jatuh hukum wajib. Kena hafal punca banjir. Yang pertama adalah kekurangan kawasan tadahan. Air hujan semakin banyak turun tapi tidak ada tadah, macam kita buka paip tapi tidak ada besin yang menadah, maka air akan bertaburan di atas lantai. Itu konsep yang perlu kita pegang. Sekiranya hujan ini dapat ditampung dengan sebaik mungkin, maka mungkin boleh dielakkan berlakunya fenomena cuaca banjir ni. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sungai cetek dan sempit, tidak dapat menampung air hujan yang turun dengan lebat. Okey, maka hari sungai semakin cetek ataupun semakin sempit, longkang makin tersumbat, sungai makin tersumbat. Inilah punca kepada berlakunya banjir. Adik-adik di rumah, adik-adik di studio, ingat fakta ini supaya anda bersedia untuk soalan SPM sekiranya ia ditanya. Okey, seterusnya adalah hujan lebat yang berterusan. Hujan lebat daripada awal tahun sehingga nak jumpa tahun baru. Hujan berhenti. Sekarang musim panas tapi kadang-kadang turunnya hujan dengan jumlah yang sangat lebat dalam tempoh masa yang panjang akan menyebabkan berlakunya banjir kilat. Okey, seterusnya adalah permukaan tanah berturap
menyebabkan air tidak dapat diserap ke dalam tanah dan larian air permukaan bertambah. Bila hujan turun, kebanyakan semua kan tar, bersimen. Okey, air turun, air tak tahu nak pergi ke mana. Mana nak pergi, maka pergilah ke kawasan perumahan yang kita duduk, maka berlakulah kejadian banjir. Okey, punca yang kelima. Okey, pembinaan dan pembangunan pesat yang tidak terancang. Kita bina tanpa kita sedar. Pembinaan yang kita buat itu boleh menjejaskan kehidupan kita. Okey, yang terakhir, ada tak punca? Siapa boleh bagi tahu punca banjir yang lain? Siapa boleh bagi tahu? Dewan? Boleh? Ataupun Loga? Ada nak bagi tahu? Boleh, cikgu. Boleh Dewan. Silakan. Apa punca yang Dewan rasa boleh menyumbang kepada banjir? Kejadian air pasang perbani menyebabkan air melimpah ke daratan. Okey, sama yang kita ada rupanya. Okey. Bagus Dewan, terima kasih. Kejadian air pasang perbani menyebabkan air melimpah ke daratan. Air pasang perbani ni air pasang kat tepi laut. Air laut ni pasang sampai dia melimpah ke tebing pinggir laut, menyebabkannya masuk ke kawasan-kawasan perumahan yang dibina berhampiran dengan laut, dan yang seterusnya adalah saliran atau longkang sempit dan tersumbat. Kita makan gula-gula tanpa kita sedar. Alah, kecil je plastik gula-gula. Makan, tik, buang dalam longkang. Tapi kalau semua orang bertindak sedemikian, maka longkang akan tersumbat. Okay, cara dia, maka kita fokus kepada SPM, tapi kita fokus pada kehidupan kita juga. Kita makan gula-gula, buanglah ke tempat yang betul. Bukan buang dalam baju. Maksudnya sebelum jumpa tong sampah, kita simpan dulu, dan jumpa tong sampah, kita buang ke dalam tong sampah. Itu amalan yang sepatutnya dilakukan oleh seluruh manusia di seluruh dunia dan kita di Malaysia khususnya. Okey, ini adalah fenomena banjir. Kita pergi kepada banjir juga, kesan banjir. Apakah kesan banjir ini? Okey, banjir akan menyebabkan aktiviti harian dan kegiatan ekonomi terjejas. Banjir, nak pergi kerja tak boleh. Okey, mungkin ada halangan-halangan, tak boleh nak tinggal kat rumah, mungkin rumah dah separuh dah ditenggelami oleh air. Okey, nyawa manusia boleh terancam. Okey, ada yang lemas. Ada yang terperangkap dalam kawasan kediaman. Okay, minta jauh berlaku kepada kita semua. Kita kena beringat bahawa banjir ini boleh mengancam nyawa kita. Dan ingat, fakta ini calon-calon SPM kena pegang, kemas-kemas supaya dapat menjawab dengan lancar. Okey, seterusnya kerosakan harta benda dan infrastruktur. Harta benda tu maksudlah barangan elektrik di rumah kita. Okey, apa-apa dokumen-dokumen penting yang ada pada diri kita. Dan infrastruktur ni apa kemudahan asas, contoh jalan raya, mungkin perkhidmatan lain, pengangkutan awam dan sebagainya, bekalan elektrik, bekalan air. Sistem pengangkutan terjejas seperti jalan darat termasuk rel kereta api, komuter, ERL dan lapangan terbang tenggelam. Ni kesan banjir. Kegiatan pertanian dan peternakan terjejas. Buat penanaman sayur, kebun sayur tenggelam. Ternak lembu mati. Ternak kambing mati. Kita rugi. Kerana kesan banjir memberi impak besar kepada kehidupan manusia. Okey, ada lagi tak penyakit bawaan air seperti taun, kolera dan cirit-birit? Apa yang terakhir? Ada boleh bagi cadangan? Loga, boleh bagi cadangan yang terakhir. Kesan kepada banjir ni apa? Silakan. Boleh cikgu. Boleh, silakan. Aktiviti aquaculture mengalami kerugian besar. Apa aktiviti aquaculture ni, Loga? Contoh. Ternakan? Tak dengar. Ternakan ikan. Yes, bagus. Ternakan ikan. Bagus Loga ni. Calon-calon nak dapat A+ ni. Betul. Okey, semua yang berada di studio, berada di rumah, boleh dapat aktiviti aquaculture ni adalah ternakan ikan dalam sangkar. Biasa kan? Aiman suka makan ikan patin tak? Suka kan? Patin terpoyak lah sedapnya kan? Ada ke kat Bentong? Ada. Roger. Kita boleh makan ikan patin terpoyak. Contoh patin, ternakan ikan patin dalam sangkar itu adalah peternakan yang dipanggil aktiviti aquaculture. Ini adalah kesan banjir. Banjir juga langkah kawalan banjir. Macam mana kita nak kawal banjir ni? Yang pertama adalah menguatkuasakan undang-undang berkaitan alam sekitar. Undang-undang dah ada. Cuma tak dikuatkuasaan ataupun penguatkuasaannya lemah, boleh menyebabkan banjir ni berlaku apabila kita kuat-kuasa dengan akta-akta tertentu, akta kualiti alam sekitar, akta pemeliharaan tumbuh-tumbuhan sebelum jadi dan sebagainya, boleh kita ambil langkah sebagai mengawal kejadian banjir daripada berlaku.
Okey, mendalamkan dasar sungai untuk menampung kuantiti air yang banyak. Kita dah tahu dah longkang tu tersumbat ataupun sungai tu cetek, kita dalamkan. Tebing sempit, kita lebarkan. Longkang penuh dengan sampah, kita buangkan sampah. Maka boleh mengelakkan daripada berlakunya banjir. Okay, memperbaiki sistem saliran dan perbaikan supaya aliran air lancar. Kalau sebelum ini kawasan perumahan longkang jadi dibina oleh pemaju cetek. Sekarang mungkin kita boleh buat syarat longkang di kawasan perumahan perlu dibina dengan lebar dan dalam. Tu kena bagi cadangan. Boleh tak kalau kita bagi cadangan-cadangan sedemikian dalam jawapan kita, Devon? Boleh tak? Cadangan-cadangan sedemikian. Boleh tak kita bagi cadangan-cadangan supaya pihak kerajaan dalamkan sungai, lebarkan sungai, atau pihak berkuasa tempatan boleh sediakan longkang yang lebih besar. Boleh tak kita bagi jawapan dalam jawapan SPM kita? Ya, boleh cikgu. Boleh. Itu dipanggil jawapan yang kreatif dan kritis. Kita maksudnya cadangan yang boleh diguna pakai dan diterima oleh kebanyakan pihak ataupun semua pihak lah. Okay, bagus. Saya teruskan lagi. Mengadakan kempen kesedaran alam sekitar seperti kempen cintai sungai kita. Cuma mungkin saya menyerulah adik-adik di rumah, adik-adik di studio kan. Bila kita adanya kempen-kempen macam ni, jom kita sertai. Kita sertai, nanti dalam PSA SPM kita ingat, oh hari tu kita ada join kempen cintai sungai kita. Kita boleh bawa pengalaman kita tu untuk jawab dalam SPM. Dia jadi real, jadi nyata, dan kita seronok untuk menjawab kerana kita ada pengalaman. Okey, dan mungkin sikap negatif yang boleh kita buang. Okey, contoh saya bagi contoh kan, ada papan tanda dilarang membuang sampah di sini. Banyakkan kat situ lah orang buang sampah kan. Itu yang sering berlaku. Kita sama-sama ubah. Saya tegur diri saya bersama adik-adik di rumah dan adik-adik di studio bahawa ilmu buang sampah ni kita kena asuh daripada awal. Okey. Terowong jalan raya dan pengurusan air banjir. Terowong smart dibina untuk mengalirkan air dengan kuantiti yang banyak dan cepat ke dalam takungan banjir. Kita pergi pada soalan contoh. Tadi kita jumpa soalan objektif kertas 1. Yang ini kita bagi soalan subjektif kertas 2. Okey. Jelaskan punca fenomena cuaca seperti dalam foto di atas. Okey, makluman pada calon-calon SPM yang berada di rumah dan studio. Kalau soalan macam ni, dia tak beritahu pun itu banjir, tetapi dia bagi gambar rangsangan. Dia panggil stimulus. Okey, murid-murid calon-calon SPM kena faham ini gambar apa. Tapi jangan risau kerana dalam soalan gambar berwarna diberikan. So kita boleh dapat kena pasti. Okey, nak tanyalah. Okey, Devon, ni gambar apa? Gambar apa, Devon? Gambar banjir. Banjir. Kita tahu dah. Jadi dia akan terus tanya punca fenomena cuaca seperti dalam foto di atas. Dia bagi 2 markah. 2 markah dia suruh jelaskan. Jawab dalam bentuk ayat yang lengkap. Ini saya bagi cadangan jawapan. Hujan lebat yang turun secara berterusan dalam tempoh masa yang lama. Ini tanya punca. Okey. Dia nak 2 markah. Berapa jawapan yang boleh kita beri? Loga? 2. Kalau lebih baik bagi 3. Lebih baik bagi lebih. Kerana takut nanti kalau terkurang tak dapat markah, ada tambahan markah. Okey, kekurangan kawasan tahan hujan akibat penerokan hutan tanpa kawalan, sistem pepadatan tersumbat oleh sampah sarap. Pastikan jawapan dalam soalan struktur tak perlu jawab panjang-panjang tapi menggunakan ayat yang lengkap. Kerana ruang jawapan seperti yang saya papar di slide sekarang, yang titik putus-putus tu adalah ruangan jawapan sama seperti dalam kertas soalan SPM. Jawab memenuhi ruang yang disediakan. Okey, contoh soalan lain, bagaimanakah fenomena cuaca tersebut boleh memberikan kesan kepada penduduk yang terlibat? Ini 4 markah. Sekiranya anda berperanan sebagai pihak berkuasa tempatan, apakah langkah yang boleh anda lakukan bagi mengurangkan kesan fenomena tersebut? Okey, ini ditanya bagaimanakah kesan kepada penduduk yang terlibat dan langkah yang boleh anda lakukan bagi mengurangkan kesan fenomena. Kedua-dua soalan ini adalah berkait dengan gambar tadi, iaitu gambar banjir. Okey, cadangan jawapan, okey, sama juga tip peperiksaan dia menyebabkan kerosakan harta benda seperti kawasan kediaman. Jawab dalam bentuk ayat yang lengkap, tidak tergantung. Contoh kalau awak jawab kerosakan harta benda, tidak ada contoh yang sesuai, akan menyebabkan jawapan itu tergantung dan tidak dapat markah.
Okey, kena jawab dengan lengkap. Ini contoh jawapan yang kedua. Musnahkan kawasan tanah seperti kebun sayur. Okey, yang ketiga, kemusnahan kawasan akuakultur seperti ternakan ikan dalam sangkar. Dan yang keempat, perkhidmatan pengangkutan seperti jalan raya akan terganggu. Seterusnya boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas. Ini jawapan yang kedua tadi. Mendalam dan lebarkan peparitan menguatkan undang-undang. Okey, mendalamkan sungai agar dapat menampung kapasiti air yang banyak. Dan mengadakan kempen kesedaran alam sekitar kepada masyarakat setempat seperti kempen Cintai Sungai Kita. Ini contoh-contoh jawapan untuk memperoleh markah yang semaksimum yang boleh. Maknanya murid-murid kita kalau dia suka join aktiviti kemasyarakatan, saya rasa mungkin lebih mudah untuk dia nak jawab soalan Ya, cikgu, sebab dia mengalami pengalaman sendiri dan boleh aplikasi dalam jawapan. Baik cikgu, kita nak berehat seketika. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2022. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baiklah, kembali bersama saya Aiman Sufian Azman di Didik TV KPM. Pada hari ini kita dalam mata pelajaran Geografi tingkatan 5. Mungkin ada lagi tips cikgu. Cikgu boleh berikan dalam kita nak jawab soalan ni nak dapat A+ cikgu. Dah dapat A+. Kita teruskan lagi, kita share tip, kita share cara kaedah yang paling bagus untuk murid-murid calon-calon SPM untuk memperoleh markah yang cemerlang. Okay, saya yakin adik-adik yang bersama kita, Devon, Loga, Dinesh dan Lachmi masih kekal bersemangat. Tunjuk tanda bagus. Adik-adik rumah pun jangan lupa, saya nampak anda tunjuk tanda bagus. Okey, saya teruskan lagi. Persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim. Fokus kepada banjir. Cikgu ni kenapa fokus pada banjir? Sebab banjir ni dekat dengan kita, sering berlaku di negara kita dan ada juga berlaku di seluruh dunia. Dan banjir memberi kesan yang sangat mendalam kepada kehidupan kita sebagai seorang manusia. Okey, ini adalah persediaan menghadapi fenomena cuaca dan iklim. Yang pertama adalah menyelenggarakan langkah-langkah yang tersumbat oleh pihak berkuasa tempatan. Pihak berkuasa tempatan ni PBT, contoh Majlis Perbandaran, Majlis Daerah, dia boleh jalankan usaha-usaha bagaimana nak mengatasi masalah banjir kilat contohnya ataupun banjir dengan menyelenggara longkang. Jangan biar longkang tu penuh dengan pokok keladi. Supaya air yang sampai dapat mengalir ke kawasan yang sepatutnya dengan lebih mudah. Yang seterusnya adalah menguruskan bencana melalui penyelarasan agensi-agensi penguatkuasaan yang terlibat seperti Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA. Yang ni dia induk dia. Okey, dia akan agih-agihkan tugas-tugas oleh pihak-pihak tertentu yang berkuasa untuk bersedia bagi menghadapi fenomena cuaca dan iklim untuk banjir. Yang seterusnya adalah menyediakan bekalan air, makanan, pakaian, kemah dan sebagainya sebagai persediaan sekiranya banjir sukar dikawal. Tiba-tiba kan air kan datang dengan sangat cepat. Betul. Kita kena bersedia daripada awal supaya kita tidak terkesan ataupun kesan yang kepada kita tidak terlalu serius. Okey. Menyediakan anggota dan peralatan untuk operasi menyelamat yang dikendalikan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat, Angkatan Tentera Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Okey, ini adalah persediaan antara persediaan yang boleh kita jalankan. Sebab ini adalah agensi sebagai orang awam ataupun murid-murid ataupun individu. Apa yang kita boleh buat adalah memastikan kawasan kejiranan kita tidak mengalami gangguan longkang tersumbat, longkang tertutup dan sebagainya. Itulah yang boleh kita laksanakan. Okey, sebagai itu singkat je yang ni. Saya beri contoh soalan yang boleh keluar dalam bentuk esei kertas 2. Dalam esei, okey, huraikan. Bila jumpa perkataan huraikan, okey, itu terus kepada mesti ada fakta, mesti ada huraian, mesti ada contoh dengan ayat jawapan yang panjang. Tadi kan kita ringkas je, pendek je. Tapi ayat yang lengkap. Tetapi ini ayat karangan lah. Tapi tidaklah sama macam karangan Saya Sepohon Pokok tu. Okey. Kita tunjuk bagaimana ayat yang panjang tu yang mudah lah, yang boleh murid-murid jadikan sebagai panduan. Tidak terlalu panjang macam karangan. Okey, sebelum tu kita tengok dulu. Huraikan persediaan. Kata kunci dia huraikan. Okey. Persediaan dengan 6 markah, di-highlightkan di situ 6 markah, 6 markah fakta huraian. Contoh, kalau 4 markah, 4 markah. Fakta huraian je lah. Fakta huraian je lah. Fakta huraian. Kalau sahaja. 8 markah, hanya fakta huraian contoh dengan beri jumlah faktanya lebih banyak. Lebih banyak. Lebih banyak kan, markah banyaklah jawapan kita kena
berikan. Okey. Yang ni bagi cara jawab dia kena ada fakta, kena ada huraian, kena ada contoh. Dia 6 markah, 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh, jawapan yang panjang, ada fakta dia, apa huraian tentang fakta dan apa contoh fakta yang kita berikan. Okey, ini kita tanya, okey, mungkin ada adik yang bersama kita 4 orang ni, okey, dah fikir-fikirkan apakah faktor, okey, persediaan, sebanyak mana faktor dia, ni tanya tentang faktor persediaan apa yang boleh kita saya bagi contoh pengurusan bencana oleh agensi pengurusan bencana negara iaitu NADMA. Ini contoh fakta dia. Huraian dia belum lagi. Ini baru faktanya. Mungkin adik boleh share apakah fakta yang boleh kita senaraikan. Tip dia, okey Aiman, tip dia, kita senaraikan dulu apa fakta sebanyak mungkin yang kita boleh senaraikan. Okey. Boleh? Okay. Kongsikan Devon ataupun Dinesh. Boleh kongsikan? Ya, cikgu. Okey, apa? Langkah pertama ialah dengan melaksanakan pengurusan bencana melalui agensi. Senarai lain. Fakta lain. Saya bagi satu contoh. Awak ulang balik apa yang saya bagi contoh tadi. Yang kedua. Apa yang kedua? Menyelenggara longkang yang tersumbat oleh pihak PBT. Menyelenggara. Tulis fakta menyelenggara longkang tersumbat oleh pihak PBT. PBT adalah pihak berkuasa tempatan. Okey, mungkin yang ketiga kita boleh tulis lagi persediaan peralatan dan anggota penyelamat. Okey. Yang keempat, persediaan bekalan makanan dan kelengkapan asas kepada mangsa banjir. Okey, ni saya bagi contoh cara nak jawab. Cara dengan jawapan, mula-mula kita kena tulis mukadimah dia dulu. Ayat-ayat cinta dulu, menerangkan apa yang kita nak jawab. Pelbagai langkah persediaan perlu diambil oleh pihak berwajib bagi menghadapi fenomena banjir seperti foto tersebut. Maksud kita cerita dulu. Cakap intro dia, pendahuluan. Baru kita pergi pada yang penting. Langkah pertama ialah dengan melaksanakan pengurusan bencana melalui agensi-agensi penguatkuasa yang terlibat. Yang warna biru ini adalah fakta dia. Saya sambung dengan yang warna purple ni, melalui pengurusan bencana yang cekap, saluran bantuan dan pusat pemindahan mangsa dapat diuruskan dengan baik. Okey, yang berwarna merah sebagai contoh, pengurusan bencana dikendalikan oleh agensi pengurusan bencana negara iaitu NADMA. Lengkap Ada fakta dia warna biru, huraian dia warna purple dan contoh berwarna merah. Saya tak nak dah, bukanlah maksud saya jangan tersalah faham pula. Jangan dalam jawapan nanti tulis warna biru, warna purple, warna merah. Tidak. Maksudnya saya nak tunjuk contoh dekat murid-murid, calon-calon SPM yang berada di studio, yang berada di rumah. Begini cara nak jawab. Tidaklah panjang, tapi kita jawab tepat, perincian yang lengkap berserta dengan contoh, dapatlah 3 markah. 1, 1, 1. Ni langkah yang pertama. Kita sambung dengan langkah-langkah yang kedua. Adik-adik di rumah dengan adik-adik di studio, tadi kita dah bagi dah 4 isi. Cuba tulis jawapan untuk menghasilkan ada fakta dia, ada huraian dia dan ada contoh. Mungkin ada tips yang cikgu nak kongsikan di akhir-akhir kita ni. Mungkin ada rumusan yang boleh kita buat. Okey, kita fokus pada tip bab yang ketiga di fenomena cuaca dan iklim ni. Penting ke cikgu bab ni? Penting. Bolehkah dia keluar? Mungkin boleh dikeluarkan. Okey. Kenapa? Sebab dia dalam geografi fizikal dan tidak terlalu sukar untuk murid-murid calon-calon SPM faham. Jika faham, keluarlah soalan yang berkaitan dengan ini, anda akan dapat bonus untuk mencapai kecemerlangan dalam SPM. Untuk sambungan dia boleh rujuk web sumberku. Dalam sumberku ada juga. Dan boleh bertanya dengan saya, mungkin kat ruangan-ruangan ataupun media-media sosial lain boleh bertanya. Dan boleh cuba tadi fakta tadi untuk lengkapkan soalan esei. Baiklah, kita nak ucapkan jutaan terima kasih kepada Cikgu Fitri. Sonok kita belajar dengan cikgu ni kan. Sebab apa? Semuanya berkaitan dengan kehidupan syarian kita. Betul cikgu? Ya. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid kita yang sporting, jawapannya bagus, jawapannya betul. Tahniah kepada anda semua. Dan juga kita nak ucapkan terima kasih kepada murid-murid yang berada di rumah. Jangan lupa buat latihan dan anda akan sukses dalam SPM. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.